Januari 2021 dan bila bercakap tentang pendidikan, pastinya dalam minggu lepas dan minggu ini masih lagi hangat diperkatakan mengenai PDPR. Okey, boleh dijalankan secara dua kaedah di rumah secara dalam talian dan boleh dihubung jalinkan kedua-duanya, dan pastinya ramai cendekiawan malah ibu bapa di kedai kopi, walaupun dah ada kedai kopi boleh minum, tapi di balik jendela ya orang bercakap tentang kesukaran ibu bapa, macam-macam karena bermacam-macam masalah dinyatakan di media sosial. Malah bekas Menteri Pendidikan juga menyatakan tentang di persimpangan menuju pendidikan pasca pandemik. Jadi apa akan jadi dengan generasi pandemik? Itu ada satu lagi istilah, generasi pandemik. COVID-19 dan norma baharu yang perlu mereka hadapi. Dan kita tengok juga 2-3 hari ini tular juga video-video cikgu buat video conference kelas mengajar. Ada yang baru tengah Assalamualaikum, selamat pagi semua, dengar ayam berkokok pula contohnya. Macam-macam kerenah, dan murid-murid pun sama juga dengan gaya dan juga cabaran masing-masing. Ada yang dengan pakai uniform sekolah. Tapi bagi ibu bapa jangan tak pakai baju. Lain macam ni. Okey, jangan tak pakai baju. Okey, keadaan rumah tu kena bersedia lah. Tapi memang betul untuk semangat ni, ada ibu bapa yang memang memakaikan anak-anak mereka dengan baju sekolah. Gosok juga? Tak, anak saya tak. Anak saya pakai baju biasa, tapi ada saya tahu kawan-kawan yang gosok baju sekolah. Anak pendebek kita yang pakai baju sekolah semasa conference, semasa Google Meet, Google Classroom contohnya. Dan cakap pasal semangat dan motivasi ni, Syuhaimi, saya rasa menarik. Hari ini contohnya, dia 25 Januari pukul 8 pagi tadi, Sekolah Kebangsaan Taman Melawati di Gombak, Selangor mengadakan perhimpunan rasmi mereka yang pertama untuk tahun 2021. Agak-agak Syuhaimi lah macam mana rupanya perhimpunan rasmi secara virtual. Ini menarik kerana protokolnya sama, ada cikgu yang jadi MC, jadi pengacara yang mengacarakan perhimpunan tersebut, ada guru besar angkatan yang bersedia, ada pengurusi PIBG yang bersedia juga untuk memberikan ucapan. Jadi perhimpunan sekolah yang kita tahu menghimpunkan beratus-ratus murid pada setiap pagi Isnin ni boleh dilakukan secara virtual. Tadi di StreamYard, di YouTube, lebih kurang 500 lebih akaun pelajar yang sedang mengikuti sesi perhimpunan rasmi secara online ni. Okey, saya pendebek dah mula bagi. Ya, saya ibu bapa pun ada, murid sekali sendiri pun ada. Kerana itulah agaknya saya kira inisiatif untuk menaikkan semangat warga sekolah kita, tak kiralah guru ataupun murid-murid, supaya mereka rasa masih lagi di sekolah. Itu ceritanya. Okey, saya cuba buka, tapi mungkin line kita agak perlahan sikit dalam itu studio memang ni. alasan biasa untuk mereka yang tak berapa nak celik sangat. Tak. Betul, nampak ni slow. Okey. Jadi apapun di talian pada ketika ini, kita ada Dr. Muhammad Hafiz Mat Hanif, pengarah akademik pendidikan atau Sekolah Makmal UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama kami di Malaysia petang ini. Jadi rencamnya untuk seminggu dua ini, bagaimana dari segi pemerhatian awal Doktor terlebih dahulu melihat PDRP ini berlangsung? PDPR ini berlangsung. Jadi macam mana pemerhatian Doktor terlebih dahulu? Dari dalam pada masa minggu dua berjalannya PDPR ni, kita memang dapat lihatlah pelbagai reaksi sebenarnya daripada netizen, daripada bapa, daripada guru-guru yang melihat kepada perjalanan PDPR ni sendiri. Dan saya rasa semua pun jadi maklum berkenaan dengan isu PDPR ni sebenarnya ianya tidak semestinya berlaku secara online yang juga real time. Sebenarnya PDPR ni juga boleh dijalankan dalam bentuk di luar talian. Yang maksudnya katanya guru-guru sendiri boleh print modul-modul pembelajaran sendiri dan boleh menyediakan modul-modul tersebut dan menghantar modul-modul tersebut kepada para murid lah. Boleh Doktor, kalau boleh kita tengok overviewnya sedikit macam yang Syuhaimi sebut tadi, generasi pandemik ini, dan kita risaukan bagaimana cara mereka menerima pembelajaran dan pengajaran di rumah. Jadi pada Doktor, adakah ia berjalan dengan baik setakat pemerhatian Doktor sekarang ini, ataupun ia satu cubaan yang tidak berjaya untuk kita, Doktor? Okey, kalau kita ikut kepada rentetan peristiwa sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 yang tahun lepas bermula
bermula sekitar Mac tahun lepas. Guru-guru sebelum tu telah pun kita menggunakan pelbagai platform digital untuk pembelajaran. Contohnya ProBLE, Google Classroom, dan Microsoft Teams, mata pelanggar yang biasa digunakan oleh guru lah. Akan tetapi penggunaan platform ni tidak bersifat 100%, tidak bersifat 100%. Dan kesediaan guru yang saya lihat untuk menjalankan PDPC secara total dalam talian juga tidak 100%. Kebanyakan guru pada waktu ketika itu, guru-guru melaksanakan PDPC secara flip classroom ataupun pembelajaran berbalik. Dan semasa bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan, banyak pihak, contohnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Merdeka Syah Idris dan juga lain-lain agensi seperti EDD telah pun menjalankan pelbagai jenis webinar dalam talian bagi menyokong transisi tersebut. Dan PKPKL ini lebih kepada meliputi memperkenalkan pelantar-pelantar lain yang boleh membantu tugas-tugas guru dalam menyediakan peran pengajaran yang sesuai untuk belajar. Dan dalam pada masa yang sama juga isu-isu logistik mula timbul, seperti keberadaan talian internet, peranti yang tak cukup pula, dan juga komitmen ibu bapa juga. Memang kita pun sedia maklum ada ibu bapa yang komen mereka terpaksa bekerja lebih lagi untuk memastikan pendidikan anak mereka berjalan dengan lancar dan sebagainya. Dan daripada itu kita lihat juga KBM telah mengeluarkan modul panduan PDPR ni. Dan macam yang saya maklumkan tadi, PDPR ni tak semestinya berlaku dalam talian. Ini juga boleh berlaku di luar talian ataupun apa yang mereka panggil offsite. Offsite ni kalau kes-kes khas, contohnya memerlukan satu pusat khas untuk menjalankan aktiviti pembelajaran tersebut. Dan saya rasa setakat ini PDPR berlangsung secara smooth lah. Dan kita tak boleh nak kata 100% smooth. Ada juga isu-isu logistiknya yang berlaku yang boleh menyebabkan dinamik pembelajaran itu sedikit terganggu. Okey. Jadi dalam kita memberikan fokus, di tangan saya ada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan digariskan sini. Ibu bapa perlu ada sebenarnya Wan Syarinah modul ini di mana dijelaskan di sini kalau online berapa minit, berapa jam perlu prasekolah, hanya 1 jam je berada di skrin di sekolah rendah. Namun begitu, fokusnya sekarang doktor banyak ibu bapa memberikan perhatian kepada anak-anak mereka yang baru pertama kali ke prasekolah dan kerisauan juga tentang penguasaan 3M di kalangan murid-murid itu sendiri. Jadi dua perkara ini, apa pemerhatian, perkongsian yang boleh diberikan oleh doktor? Pada pemerhatian saya lah, dari segi penguasaan 3M ini dalam kalangan murid-murid, especially murid-murid sekolah rendah, memang akan terkesan lah. Kami di Universiti Merdeka Syah Idris ni mempunyai tadika sendiri di bawah NCDRC, National Child Research and Development Center. Dan kita boleh lihat sebenarnya impak pembelajaran semasa pandemik COVID-19 ni. Pembelajaran kita tak dapat nak jalankan seperti biasa dan penggiliran kedatangan murid ke tadika perlu dilaksanakan untuk merendahkan kemungkinan terkitan. So itu sedikit sebanyak mengganggu pada proses pembelajaran yang telah dirancang awal oleh guru-guru. Dan tapi itu kalau kita ikutkan untuk tahun lepas, tapi tahun ini disebabkan guru-guru dapat melihat bahawa PDPR ini akan berlangsung lagi. Jadi apa yang telah berlaku pada kebiasaannya, sekolah-sekolah pada awal tahun mereka akan membuat persediaan untuk keseluruhan 1 tahun. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya guru-guru ini sudah pun bersedia sebenarnya untuk menghadapi PDPR lagi sekali. Cuma isu-isu yang bangkit adalah isu-isu seperti logistik macam itulah. Baik. Okey, baik. Terima kasih doktor kerana memberikan kita input walaupun pendek, ringkas, tapi kita dapat juga gist-nya. Maksudnya mungkin kita perlu berjuang juga dari segi PDPR ni supaya dapat dijayakan dengan baik. Inilah nasib generasi pandemik dan juga kita ibu bapa mereka yang perlu menyokong mereka supaya mereka juga dapat menerima pembelajaran seperti mana yang kita terima walaupun dalam cabaran masa sekarang. Kita harus berakhir di sini. MPR berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad. Assalamualaikum. Saya Wan Syarinah, jumpa lagi.